A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 83. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 80 kah? Atau 79? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Maksudnya, dan telah berkata Fir'aun, bawa datanglah kepada aku setiap tukang sihir yang mahir. Pengajarannya, penguasa yang zalim sentiasa lemah. Disebabkan itu, mereka sentiasa bergantung kepada selain daripada Allah. Seperti tukang sihir, pembangunan, harta, dan lain-lain. Yang kedua, Fir'aun sangat yakin bahawa dirinya bukanlah Tuhan. Walaupun dia mendakwa dia adalah Tuhan. Kerana itu, dia bergantung kepada tukang sihir apabila berdepan dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Yang ketiga, semua sihir adalah
tipu daya yang tidak akan berjaya selama-lamanya. Ke ayat seterusnya. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. Maksudnya, maka tatkala telah datang tukang-tukang sihir, Musa berkata kepada mereka, campaklah apa yang kamu hendak campakkan. Pengajarannya, orang beriman sentiasa yakin kepada Allah dan berserah kepadanya apabila berdepan dengan musuh. Yang kedua, keyakinan ini memberi kekuatan yang luar biasa kepada orang yang beriman. Walaupun dia berdepan dengan musuh yang begitu ramai dan kuat, dan dia hanya berseorangan. Kerana bersamanya adalah Tuhan yang Maha Berkuasa. Ayat 81. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. Maksudnya, maka tatkala mereka telah mencampak, iaitu tongkat-tongkat dan tali-tali mereka, Musa berkata, apa yang kamu bawa datang dengannya adalah sihir. Sesungguhnya Allah akan membatalkannya. Sesungguhnya Allah tidak akan memperelokkan amalan orang-orang yang melakukan kerusakan. Pengajarannya, semua amalan yang batil akan dibinasakan oleh Allah. Dan tidak ada satu pun kebatilan yang kekal. Yang kedua, sihir adalah kufur dan syirik kepada Allah. Sihir adalah kufur dan syirik kepada Allah. Dan sesiapa yang mempelajarinya atau mengajarnya, dia adalah kafir. Okay, ayat 82.
Wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah akan menegakkan kebenaran dengan kalimahnya walaupun ia dibenci oleh orang-orang yang berdosa. Pengajarannya, kebenaran yang datang daripada Allah akhirnya pasti akan menang dan tertegak dengan izin Allah. Walaupun ia dibenci dan ditentang oleh orang-orang kafir. Yang kedua, kelemahan dan kekalahan umat Islam bukan kerana kebenaran yang dipegangnya, tetapi disebabkan kurang keyakinan dan pelaksanaannya dalam kehidupan. Okey, kita sambut ada borak itu. Okey, kaitan ayat malam ni ayat 83 dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas, Allah menceritakan bagaimana dakwah Nabi Musa AS dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan pembesarnya. Dan bagaimana reaksi Fir'aun dan pembesarnya terhadap dakwah Nabi Musa AS. Sehinggalah berlakunya pertembungan antara tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa AS. Maka ayat malam ini menceritakan apa hasilnya. Apa hasil dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun dan pembesarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama maka tidak amanah tidak beriman li Musa kepada Musa illa kecuali zurriyatun. Zuriyah ni kalau kita terjemah keturunan lah. Makna dia al-aulad wa auladul aulad. Zuriat ialah aulad. Apa makna aulad? Anak-anak. Wa auladul aulad. Anak-anak kepada anak-anak. Mana apa? Anak cucu. Dia daripada perkataan zuriyah, daripada perkataan zara'a. Zara'a. Zara'a ialah makna dia khalaqa. Sama dengan makna khalaqa. Jadi kalau zara'a makna dia khalaqa, zuriyah ialah dari apa yang Allah ciptakan. Semua Allah cipta. Anak, cucu, cicit, 7 keturunan semua diciptakan oleh Allah. Ataupun daripada perkataan az-zur. Az-zur
at-tafriq ataupun al-farq. Apa makna at-tafriq? Iaitu menyebarluaskan. Iaitu daripada satu anak Adam, kemudian ada zuriat, kemudian semakin bercambah. Itu makna zuriat. Jadi ada dua maksud. Pertama, makna dia khalaqa. Yang kedua, makna percambahan. Okey. Dan dalam tafsir, ulama mengatakan zuriat ialah golongan muda. Golongan muda. Tidak beriman hasil dakwah Nabi Musa kepada Firaun dan pembesar dia, ataupun dakwah Musa kepada satu kerajaan Firaun. Apa hasilnya? Tidaklah beriman kepada Musa kecuali zurriyatun min qaumihi. Dia terjemah apa tu dalam terjemahan? Zuriat. Tak terjemah lah tu. Keturunan. Min qaumihi, daripada kaumnya. Kaum siapa ni? Kaum siapa? Kaum Firaun. Sebab cerita sebelum ni, Musa berdakwah kepada kaum dia Bani Israel ke kepada Firaun? Kepada Firaun. Jadi hi ni dhamir hi balik pada Firaun. Jadi maksud ayat ni ialah hasil dakwah Nabi Musa tidaklah beriman kecuali zuriat ni satu kecil, yang kedua golongan muda daripada kaum Firaun. Okey, pengajarannya apa? Sehebat Nabi Musa dengan hujah yang jelas, mukjizat yang hebat, tapi yang beriman hanya kumpulan yang kecil. Pengajarannya apa? Bila kita berdakwah dan pengikut tak ramai, jangan sedih. Ataupun kalau orang ramai, orang lain berdakwah dan pengikutnya tak ramai, jangan perlekehkan. Sebab kita siapa nak banding dengan Nabi Musa AS. Bahkan ada hadis Nabi kata di akhirat besok, ada Nabi yang tak ada seorang pun pengikut. Bukan makna Nabi itu gagal, tapi pengikut dia degil dan keras kepala. Okey, satu. Yang kedua, yang sedikit ini pun hanya golongan syabab, golongan pemuda. Pengajarannya apa? Golongan tua ni memang susah nak terima perubahan. Jangan terasa yang berumur. Tak terasa kan? Betul. Kalau biru-biru kan? Kecuali ada kepentingan. Ada kepentingan dia boleh melompat. Sebab itulah dakwah Nabi peringkat awal, Nabi lebih banyak fokus kepada siapa? Golongan muda. Kebanyakan yang beriman peringkat awal, orang muda. Osman, Ali. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita, bila kita nak berdakwah, kita kena lebih fokus pada orang muda. Sebab orang muda ni dia tenaga, masih kuat, fikiran dia terbuka, fresh, kan? Boleh menerima pandangan yang berbeza. Sebab dia baru. Dan bila dia beriman, dia boleh menyebarluaskan dakwah. Sebab dia umur masih panjang, tenaga masih kuat. Kan? Tapi kalau kita tengok, biasa di masjid lah, yang ikut kuliah maghrib tu, golongan muda ke golongan tua? Golongan tua kan? Pasal apa? Sebab itulah, dia dakwah dengan kuliah, dua benda yang berbeza. Kuliah ni hanya sekadar menyampaikan ilmu. Dia tak ada strategi. Siapa nak dengar, dengar. Siapa tak nak dengar, sudah. Siapa nak datang,
dah istiqamah, silakan. Siapa nak datang dah pontin, silakan, tak ada masalah. Itu kuliah agama. Tapi kalau dakwah, tak boleh. Dakwah dia ada strategi. Kena pilih orang muda, orang fresh. Kemudian, kena istiqamah, kena follow up. Kena ada perancangan supaya orang muda yang kita dakwah tu akhirnya jadi pendakwah. Barulah Islam akan berkembang. Tapi kalau belajar, duduk kat situ je. Kan? Masjid, rumah. Masjid, rumah. Paling tinggi ke Mekah, kan? Dakwah tak akan berkembang. Betul kan? Sebab tu Nabi bila berdakwah kat Mekah, 13 tahun, jalan jam. Nabi buat apa? Ha? Nabi keluar pergi ke Taif. Cari tapak baru kan. Itu dakwah. Bila pergi ke Taif, gagal. Nabi buat apa? Pergi ke Madinah. Itu dakwah. Nabi tak adalah buka kuliah agama di Mekah aja. Siapa nak dengar, siapa tak nak dengar, sudah. Tak, itu bukan dakwah. Dakwah kena sampaikan seramai yang mungkin. Dan mesti ada ujian. Sebab itulah, kisah Ghulam ad-Dakwah. Pernah dengar kan? Ghulam ad-Dakwah. Pernah dengar? Ramai tahu NGO kita, nama Ghulam ad-Dakwah. Tapi ramai tak tahu apa cerita sebenar Ghulam ad-Dakwah. Tahu ke tak tahu? Senyap je macam. Nak kata tahu, senyap. Nak kata tak tahu, tak bercakap. Ghulam. Kisah Ghulam ni budak lah, kan? Budak. Jadi kalau nak berdakwah, kena mula daripada budak. Kisah ni adalah hadis yang panjang. Asalnya, raja yang zalim, dia ada tukang sihir. Dan tukang sihir tu dah tua. Jadi tukang sihir kata, aku dah nak mati ni. Jadi kena ada pewaris. Sebab kamu berkuasa ni sebabkan tukang sihir. Kalau tukang sihir mati, kerajaan kamu akan jatuh. Bagus juga tukang sihir nasihat yang baiklah untuk pemerintah yang zalim. Jadi kalau aku mati, habis kamu. Jadi kena cari seseorang untuk aku turunkan ilmu sihir. Maka raja pun cari. Raja cari orang tua ke cari budak? Budak. Ghulam ni budak. Umur 15 tahun ke bawah. Kenapa raja yang zalim bila nak ajar sihir, ilmu yang sesat pun cari budak? Kenapa? Satu, mudah diajar. Kan? Yang kedua, dia nak buat kerja berat. Bila nak buat kerja berat, perlukan tenaga, kuat. Cara berfikir orang kafir pun jelas. Dari sudut tu betul. Tapi kadang-kadang kita bila nak ajar agama, bila? Nak ajar ataupun nak belajar, bila? Bila dah tua, dah pencen. Jadi lepas belajar, dia buat apa? Jom kita pergi dakwah ustaz, saya tu tak larat dah. Jadi bila, kalau nak ajar benda yang sesat pun, kena cari budak yang fresh. Nak mengajar kebenaran. Sebab itulah budak ni, bila dia beriman, satu kekuatan kepada kebenaran. Dengan dia seorang je, dia boleh melawan satu kerajaan. Dan ramai rakyat beriman disebabkan budak ni. Budak yang muda, remaja. Sehingga akhirnya dibunuh, kan? Setelah dibunuh, kebanyakan rakyat beriman disebabkan dakwah seorang budak ni. Jadi daripada kisah ni kita jadikan inspirasi untuk menumbuhkan NGO kita untuk menyebarkan dakwah seluasnya. Okey. Kemudian ala khaufin, atas khaufin, ketakutan. Min, dari Fir'aun. Daripada Fir'aun.
wa malaihim dan pembesar-pembesar mereka. Okey, mereka ni balik pada siapa ni? Him. Apa dia? Ada dua pendapat. Satu, balik pada zuriat. Zuriat Firaun ni bukan semua beriman. Anak dia, cucu dia bukan semua beriman. Dia beriman, kumpulan yang kecil. Dan sebahagian besarnya adalah sama perangannya sama dengan Firaun. Buat zalim. Ataupun wa malaihim, him ni balik kepada kaum Firaun. Kaum Firaun. Okey. Apa yang Allah nak beritahu ni? Tidak beriman kepada Musa setelah dakwah Musa pada Firaun dan pembesar dia, kecuali zuriat. Zuriat siapa? Daripada kaum Firaun. Siapa tu? Siapa? Isteri dia. Isteri dia nama apa? Asia. Asia beriman. Dia kata, Allah kata, yang beriman ni dah lah tak ramai. Tapi beriman pula dalam keadaan takut. Asia beriman dalam keadaan takut. Tapi dalam takut-takut, dia berani menzahirkannya keimanan. Bagaimana Asia beriman dan setelah diketahui oleh Firaun, apa Firaun buat pada Asia? Seksa dan akhirnya bunuh. Maknanya yang kumpulan beriman dalam keadaan takut, tapi mereka tetap beriman. Siapa lagi? Pernah dengar nama Masyitah? Siapa Masyitah? Siapa? Masyitah bintu Fir'aun. Cuba terjemah. Masyitah anak. Jadi Masyitah ni anak pada Fir'aun lah. Anak Fir'aun ke siapa ni? Tak, Masyitah ni sebenarnya bukan nama orang. Masyitah dalam bahasa Arab tukang sikat anak perempuan Fir'aun. Bahasa Arab Masyitah sikat rambut. Kalau perempuan Masyitah. Bukan anak Fir'aun. Selama ni ingat anak Fir'aun. Itulah dapat anak dia bernama Masyitah. Sebab apa? Ambil sempena dengan nama Masyitah. Bukan. Tukang sikat. Ada nama Dr. Masyitah kan? Doktor tukang sikat. Tengok Masyitah ni, masa dia tengah sikat, disebut dalam hadis, tengah sikat tu, dia tengah sikat anak perempuan Firaun. Tengah sikat tu, sikat dia terjatuh. Maka dia sebut apa? Bismillah. Dengan nama Allah. Jadi anak perempuan Firaun, terkejutlah. Ada Tuhan ke selain pada bapa aku? Makna dia beriman dalam keadaan takut, khaufin. Tapi, dia tetap berani. Kita beriman dalam keadaan tak takut, tapi penakut. Faham tak? Dua benda yang berbeza. Siapa-siapa nak beriman sekarang tak ada ketakutan, tak ada ancaman kan? Tapi bila kita beriman, kita jadi penakut. Nak cakap tu takut, nak cakap ni takut, nak mengajar tu takut. Betul? Tapi zuriat Firaun ni, mereka beriman dalam ketakutan, tapi mereka jadi orang yang berani dan kuat. Sebab tu bila sikat terjatuh, dia kata apa? Bismillah. Anak Firaun kata, ni nama baru ni. Adakah Tuhan selain pada bapa aku? Maka Masyitah dengan tegas dia kata, ya, Rabbi wa Rabbuki wa Rabbi abiki adalah Allah. Tuhan aku dan Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau adalah Allah. Jadi anak dia pun report pada bapa dia. Bapa dia ketua negara. Bila ditangkap, Masyitah,
Dan ditanya, Firaun tanya Masyidah, ada tak Tuhan selain daripada aku? Masyidah kata, ya. Tuhan aku dan Tuhan engkau ialah Allah. Dalam ketakutan ada keberanian, kekuatan. Maka apa Firaun buat? Dia ambil periuk besar, dia taruh minyak, dia panaskan sampai mendidih. Ada riwayat mengatakan anak Masyidah pun beriman. Dia mula campak anak, sebelum tu Masyidah minta pada Firaun, boleh tak izinkan setelah kalau aku mati, kumpulkan tulang-tulang aku dan tulang anakku di satu tempat dan tanam. Firaun kata, okey, sebab kamu pun ada jasa. Sikat, duk sikat rambut anak aku. Jadi dia mula campak dalam periuk yang besar yang sedang mendidih anak Masyidah. Supaya apa? Supaya menggerungkan Masyidah dan Masyidah supaya murtad balik. Tapi lepas seorang-seorang, last sekali anak dia yang kecil, Masyidah rasa kesian sebab masih baby kan. Tapi Allah bagi kekuatan dan mukjizat, baby tu bercakap. Dia kata, mak jangan menangis, kita di atas kebenaran. Dan akhirnya dia campak dan akhirnya Masyidah pun dicampak. Ini zuriat Firaun yang beriman dalam keadaan takut. Dan begitu juga tukang sihir Firaun. Beriman dalam keadaan takut. Ancaman risikonya terlalu, tapi tetap beriman. Dan akhirnya tukang sihir, apa hukumannya? Potong kaki dan asal-asalnya tukang sihir, dengan dia berlawan dengan Musa, apa harapannya? Apa yang dijanji oleh Firaun? Jadi menteri kanan. Walaupun tak menang satu kursi pun. Tapi akhirnya bila iman masuk dalam Firaun, dalam tukang sihir, apa jadi? Daripada nak habuan dunia pun nak, tak nak. Kerja tukang sihir pun hilang, tak ada masalah. Bahkan kaki hilang, tangan hilang pun tak ada masalah. Sebab apa? Yang paling mahal apa dia? Iman tu. Tengok, iman bila dapat dalam keadaan susah, dia akan jaga iman tu. Tapi kalau kita dapat dalam keadaan mudah, mudah kalah. Ada ujian sikit, tewas. Kan? Sebab cara kita dapat cukup mudah. Tak ada ujian. Tiba-tiba beriman. Tiba-tiba mengucap. Bila ada ujian, tinggal agama. Okey. Ini contoh. Contoh. Bagaimana orang-orang dahulu bila beriman dalam khaufin. Sama juga Nabi dan sahabat beriman. Ketika mereka beriman di peringkat awal di Mekah. Dalam ketakutan kan. Apa orang musyrikin buat pada sahabat-sahabat Nabi di peringkat awal? Ditangkap, diseksa, dibunuh. Macam Sumayyah, Yasir, Bilal kan. Dalam khaufin. Tapi menjadikan iman mereka betul-betul kental dan kuat. Okey. Dan an yaftinahum. An yaftinahum. Bahawa dia, iaitu Firaun, akan yaftinahum. Di sini maksud dia yu'azibahum, yaqtulahum. Firaun akan menyeksa, mengazab dan membunuh. Siapa ni? Siapa saja beriman. Itu adalah khaufin. Risiko dia beriman, mana tak ada dah masa depan yang cerah di dunia. Akan menyeksa, membunuh. Sebagaimana Firaun bunuh siapa? Anak-anak lelaki Bani Israel. Jadi mereka hidup dalam ketakutan. Tapi mereka bila masuk iman dalam hati, mereka pertahankan. Wa inna Fir'aun, dan sesungguhnya Fir'aun la'alin. Lam ni harfu taukid. Pasti. Alin apa dia? Alin ni mutakabbir, sombong. Pasti sombong. Fil ardi, di bumi. Bumi mana ni?
Mesir. Kenapa dia kata fil ardi? Kenapa tak kata fi Misra? Bila sebut bumi, luas kan? Termasuk Malaysia pun bumi juga. Tapi sebenarnya ayat ni nak beritahu Firaun hanya berkuasa di Mesir. Tapi kenapa Allah tak sebut di Mesir? Sebut di bumi. Dalam tafsir mengatakan sebab masa tu kerajaan yang paling kuat, yang paling ramai tentera dan pemerintah yang paling luas ialah kerajaan Firaun. Seolah dia menguasai bumi. Fil ardi. Allah sifatkan dalam Quran apa dah? Wa fir'auna zil autad. Fir'auna zil autad. Nah, surah apa ni? Surah apa? Surah? Balaka al-Ghashiyah. Ka al-Fajru. Al-Fajru kan? Apa maksud dia? Wa Fir'aun dan Fir'aun zil autad. Ada ayat lain Allah kata alam naj'alil ard alam naj'alil apa dia? Wal jibala autada wal jibala autada. Di sini wa fir'auna zil autad. Perkataan yang sama. Di sini apa maksud dia? Allah jadikan gunung sebagai autad. Autad tu pasak. Kalau kemah kan? Kemah. Dia hujungnya ada tali kan? Kemudian tali ni dia letak apa? Besi kan? Besi. Besi ni dipanggil pasak. Dengan besi ni mengukuhkan kemah tu. Kalau tak ada besi, kemah tu melayang. Kan? Maka sama juga gunung ni sebagai pasak kepada bumi. Kalau tak ada gunung, bumi hancur. Okey? Jadi ayat ni apa kaitan pula? Autad. Firaun yang mempunyai al-autad. Apa dia pasak? Ada pendapat pertama mengatakan autad itu adalah tentera-tentera Firaun yang begitu ramai. Jadi tentera itu sebagai pemasak kepada kerajaan Firaun. Yang kedua, autad, ahli tafsir mengatakan piramid yang dibina oleh Firaun. Sampai sekarang ada kan? Itu lambang kekuatan kerajaan Firaun. Sampai sekarang ada. Makna apa tu? Binaannya sangat. Berapa lama dah? Jadi binaan sekarang canggih macam mana pun kadang-kadang belum pakai dah roboh. Kan? Firaun lagi hebat. Okey. Jadi Allah kata sesungguhnya Firaun la'alin, sangat melampau. Apa yang melampau ni? Yang sombong. Apa dia? Sifat melampau Firaun. Mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Mengaku ilah. Membunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Menghina anak-anak perempuan Bani Israel. Melakukan kezaliman. Itu makna alin fil ardi. Wa innahu. Dan sesungguhnya dia, iaitu Fir'aun, laminal musrifin. Pasti dari orang-orang yang musrifin apa dia? Melampaui batas. Sebenarnya musrifin ini secara umum melampaui batas lah, tapi bukan kepada Firaun saja. Melampaui batas macam ni. Kalau batas kita, Allah kata sembah Allah kan, setakat ni. Sembah Allah. Tapi dia melepasi batas. Maka dia musrifin. Contoh Allah suruh solat. Dia tak solat. Itu musrifin. Bahkan antara musrifin juga ialah orang yang membazir. Bila menggunakan air lebih daripada biasa, dipanggil israf. Sebab apa? Sebab dia menggunakan air melebihi daripada had yang sepatutnya. Okey. Boleh ya? Jadi pengajaran daripada ayat ini apa dia?
Cuba keluarkan. Dia tadabbur mesti ada dua unsur. Pertama, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Setiap ayat diturunkan supaya mereka tadabbur, menghayati. Yang kedua, waliyatazakkara, supaya dia ambil tazkirah, pengajaran. Lepas tadabbur, mesti dia tazkirah. Dan Allah begitu, waliyatazakkara ulul, yang tadabbur dan ambil pengajaran selepas itu adalah ulul albab. Makna yang belum tadabbur ataupun dah tadabbur tapi tak ada pengajaran, belum ulul albab. Apa pengajaran daripada ayat ni? Orang beriman yang beriman dalam ketakutan masih berani mendahulukan keimanan ini. Seperti kau Nabi Musa yang berani. Macam mana tu? Dia pengajaran apa dia pengajaran? Pengajaran ni satu panduan yang bila kita ada masalah, kita jadikan panduan untuk menyelesaikan masalah kita ataupun kita follow panduan tu. Itu makna pengajaran. Kita tak ada ujian macam umat-umat dahulu kan? Betul kan? Bila nak masuk Islam tak ada ni. An yaftinahum. Tak ada. Senang je. Nak mengucap, siapa nak mengucap, siapa nak keluar, siapa nak solat, siapa tak nak. Kesannya apa dia? Iman kita rapuh. Senang je nak tinggal solat. Senang je nak buat maksiat. Sebab kita terima Islam dalam keadaan nikmat. Ataupun kita terima Islam berdasarkan keturunan. Lepas tu ada orang kata, contoh yang ribet kan, dia kata untunglah orang Melayu. Sebab lahir-lahir Islam. Dia ni kena berhempas pulas, kena belajar, kena faham, memeluk Islam. Lepas tu kena pertahankan. Dia kata untunglah orang Melayu lahir-lahir Islam. Salah tu. Sebab semua sahabat-sahabat Nabi lahir Islam ke ataupun masuk Islam kemudian. Tapi siapa yang lebih cemerlang? Yang asalnya lahir Islam dengan yang masuk Islam kemudian. Siapa yang paling hebat? Se-Islam kemudian khairu ummatin. Kenapa? Sebab dia masuk dalam keadaan ketakutan. Dalam takut pun dia tetap masuk dan pertahankan. Hebat. Kita ni masuk. Kalau tak ada ketakutan, biasa orang masuk Islam sebab apa? Kahwin kan. Yang asal Islam pula, sebab ada kepentingan, dia amalkan ajaran Islam. Kalau tak ada kepentingan, dia tinggal aja. Jadi kesan dia merugikan kalau kita masuk Islam dalam keadaan keturunan. Ya. Okey. Yang kedua, pengajaran kedua, sehebat Nabi Musa, tapi yang beriman hanyalah sedikit je. Jadi jangan bila kita buat kerja dakwah, jangan tengok pada kuantiti. Tapi tengok pada quality. Okey, ayat seterusnya. Wa qala Musa, dan telah berkata Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum, sekiranya adalah kamu amantum, kamu telah billah, kepada Allah, maka kalau kamu betul beriman kepada Allah, fa'alaihi. Dia bila alaihi di awal, ayat susunan bahasa Arab macam ni. Sepatutnya tawakkalu alaihi. Alaihi di belakang, ikut tertib susunan bahasa. Tapi bila alaihi di awal, makna dia berbeza. Apa dia? Kalau alaihi di akhir,
Mana apa? Bertawakal. Tarik Ustaz. Ha? Tarik mana ni? Zo? Ini ayat lain ni. Okey. Kalau tawakkalu alaihi, berserahlah kepadanya dan boleh tambah dan. Kenapa hilang? Tertas ego. Okey. Tengok bahasa. Kalau bertawakal kepadanya, kita boleh tambah. Dan juga kepada orang. Tapi kalau alaihi di awal, hanya, kena terjemah hanya. Maka hanyalah kepadanya tawakkalu. Kamu berserah. In kuntum, sekiranya adalah kamu muslimin, orang-orang okey. Apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelum? Kalau sebelum Allah cerita pasal apa? Tidaklah beriman kepada Firaun, kepada Nabi Musa kecuali zuriat yang sedikit daripada kan. Jadi mereka pun beriman dalam ketakutan. Macam mana nak dapat kekuatan? Ini formulanya. Musa berkata pada kaumnya, sekiranya kamu betul-betul beriman kepada Allah, maka hendaklah hanya kepadanya berserah. Dan satu, sekiranya kamu beriman. Satu, in kuntum amantum. Yang kedua, in kuntum. Apa beza? Jadi Musa sebut dua. Satu, iman. Yang kedua, Islam. Apa beza dia? Batin dan iman ni akidah dalaman. Rukun iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat, beriman dengan hari akhirat. Dalaman. Islam ialah amalan. Jadi Nabi Musa nak beritahu, kalau kamu rasa takut, macam mana nak dapat kekuatan? Kamu kena tawakal pada Allah. Dan kamu tak mungkin tawakal pada Allah, melainkan setelah kamu, akidah kamu betul-betul beriman kepada Allah dan kamu serah diri kamu bulat-bulat kepada Allah. Apa Allah cakap, buat je dari segi amalan. Jadi syarat nak tawakal mesti, satu, akidah tu betul-betul yakin pada Allah. Yang kedua, serah diri pada Allah dari segi apa saja perintahnya. Jadilah kuat. Maknanya, kalau orang kata syarat tawakal. Syarat tawakal. Apa dia? Satu, yakinlah. Beriman. Kalau bahasa Melayu, yakin. Tapi yakin pun bahasa Arab juga. Bahasa Melayu apa dia? Percaya. Yakin kepada Allah. Yang kedua, berserah. Di sini berserah ni maksud beramal. Ada orang yakin pada Allah, bila Allah suruh solat, tak nak. Percaya tak pada Allah? Percaya. Percaya pada hari akhirat? Percaya. Pergi solat, tak nak. Jadi orang macam ni tak mungkin bertawakal pada Allah. Jadi soalan Musa nak beritahu apa? Betul tak kamu beriman? Kalau betul, mesti ada bukti. Apa dia? Apa buktinya? Kalau kamu beriman, mesti ada bukti kamu
serah diri pada Allah. Semua perintah Allah kamu buat. Semua takdir Allah kamu terima. Dan satu lagi bukti. Bila kamu dah beriman dan kamu berserah diri. Satu lagi bukti. Kamu benar-benar beriman. Apa dia? Tak. Dalam ayat ni. Kamu mesti serah diri pada Allah. Kalau kamu beriman dan kamu Muslim, tiba-tiba bergantung pada orang, sebenarnya iman kamu ada masalah. Iman kamu tak betul. Dia automatik. Bila kamu dah yakin pada Allah dan kamu beramal, ikut semua perintah Allah, mesti kamu serah diri pada Allah. Dan bila kamu serah diri pada Allah, kamu akan jadi orang yang kuat dan hebat. Bagaimana Ghulam ad-Dawah berdepan dengan siapa? Dari mana dia dapat kekuatan tu? Dari mana dia dapat kekuatan? Iman, Islam, lepas tu tawakal. Sehingga raja bawa dia dengan pengawal istana, bawa dia pergi ke laut, dia boleh relax je. Bawa untuk apa tu? Untuk bunuh dia, relax je. Dan dia baca doa ringkas je. Apa doanya? Ghulam. Doa Ghulam. Doa, kalau Pak Cik tak tahu, Ghulam mesti tahu doa ni. Apa doa tu? Ingat. Google. Kalau ada lain bolehlah Google. Masuk hutan tak boleh Google. Allahumma Allahumma kfini bima syi'ta. Empat patah je. Allahumma, ya Allah, ikfini. Apa maksud ikfini? Cukupkan aku. Ataupun peliharalah aku bima syi'ta, dengan cara engkau. Tengok. Bila dia serah pada Allah, cara nak selesai masalah dia pun, dia kata, aku serah pada engkau. Jangan kita pula bagi tahu Tuhan, kalau boleh selesai ikut cara ni lah, A, B, C kan. Itu bukan serah pada Allah. Itu serah pada kepandaian dia. Dan akhirnya Allah selamat tak budak ni? Walaupun yang bawa tu pengawal istana dengan senjatanya. Allah selamat. Sebab dia betul-betul tawakal pada Allah. Dan syarat tawakal, dia beriman, dia berserah diri. Kita takut. Kemudian pengawal bawa pula atas bukit. Nak campak dia di atas bukit kan. Dia baca doa yang sama. Bukit pula bergegar, pengawal istana semua jatuh dan mati. Hasil daripada apa tu? Kekuatan tawakal. Okey. Kita kalau bangun tengah malam, pukul 3 pagi kan? Tengok tikar terbuka. Tenang tak? Tenang tak? Lepas tu tengok bayang orang pula kan? Macam mana perasaan? Pegang telefon dulu ke? Baca doa ni dulu. Allahumma kfini. Cuba buka surah Asy-Syu'ara. Ayat 162. 162 dan 163. Ya ke? 161 hingga 163. 61 hingga 63. Falamma, cuba terjemah. Maka tatkala tara'a saling melihat al-jam'ani. Dua? Okey. Kita cek bahasa Arab sikit.
Tara'ah ni apa dia? Fi'lun. Kan? Mana fa'il dia? Fa'il. Al-jam'ani. Ini fa'il. Apabila Salim melihat. Siapa yang melihat? Jam'ani. Okey, jam'ani fa'il kan? Isim zahir ke? Dhamir mustatir ke? Dhamir muttasil. Isim zahir. Isim zahir pula. Mufrad ke? Musanna ke? Jama'. Musanna. Mana tu? Alif lam. Alif nun. Kalau satu jam'un, kumpulan. Satu kumpulan. Kalau dua, jama'ani. Maka tatkala saling melihat dua kumpulan. Siapa ni? Fir'aun dengan bala tentera. Ini masa Fir'aun dengan tentera dia kejar Musa. Sampai ke laut kan? Jadi kumpulan pertama, Fir'aun dengan bala tentera dia. Ada kata sampai ratus ribu. Yang kedua, kumpulan Nabi Musa dan Bani Israel yang kecil. Qala ashabu Musa. Telah berkata ashabu Musa. Pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun. Sesungguhnya kami ataupun kita ni pasti. Ini lam harfu taukid. Pasti mudrakun apa dia? Akan dapat ditawan, akan ditangkap, habislah kita. Bahasa kita apa dia? Habislah. Kenapa dia kata macam tu? Mampuslah. Sebab apa? Belakang dia, Firaun dengan bala tentera. Memang nak bunuh pun. Depan dia, dia kalau tak ada iman, tentera nak bunuh dengan laut. Nak ke mana lagi? Matilah. Tapi tengok orang yang bertawakal kepada Allah. Bila dia beriman, bila dia Muslim, dia tawakal pada Allah, dia ada kekuatan yang luar biasa. Apa kata Musa pula? Musa berkata, kalla. Kalla ni dia panggil adatur az-zajru. Alat untuk menafikan apa yang dia sebut oleh pengikut Musa ni. Pengikut Musa kata apa? Habislah. Musa kata apa? Tak. Dengan yakin. Kemudian dia kata apa? Apa sebab? Musa kata kita akan selamat. Inna ma'iyya, sesungguhnya bersama aku Rabbi, Tuhan aku, pencipta aku, dan pencipta juga Firaun, dan pencipta juga laut. Semua dia mencipta. Dan dia bersama aku. Saya dini akan tunjuk jalan keluar. Keyakinan, tawakal. Kemudian, lepas dia Nabi Musa lepas dia Nabi Musa beriman, bertawakal dan yakin, maka terus Allah bagi mukjizat. Fa'auhayna. Fa'auhayna, lalu Allah kata kami wahyukan ila Musa, kepada Musa, anidrib, pukul. Pukul apa? Bi'asaka, dengan tongkat kau, al-bahra, laut. Famfalaqa, lepas pukul je, infalaq, terbelah. Fakana, maka adalah laut itu, kullu firqin, setiap belahan, kattawdil azim, seperti gunung yang besar. Nampak? Bila mukjizat dan pertolongan Allah datang? Bila? Setelah tawakal kepada Allah 100%. Masa tu Musa terfikir tak Allah akan buat apa? Tak payah fikir kan? Bila kita fikir, macam mana ni nak laut nak jadi jalan? Kita tak serah pada Allah. Seolah kita tak yakin Allah boleh buat kan? Jangan fikir. Sebab Allah boleh cipta laut. Takkanlah Allah tak boleh belah laut. Betul? Okey. Wa azlafna sammal akhir, dan kami lemaskan semua Firaun dan pengikut dia. Okey. Boleh ke? Kita kalau ada musuh kat depan kan, ada senjata. Kita pula nak undur ke belakang, dinding. Tak boleh pergi ke mana. Kita kata apa? Kata apa? Kata ni lah, kalla. Kan? Inna ma'i
Rabbi sayahdin. Tapi masa tu ayat ni tak hafal. Ha. Kelang kabut. Yang dah hafal pun jadi terlupa balik. Ha. Ini kekuatan tawakal. Bolehkah? Sebab orang Melayu sebahagiannya salah faham makna tawakal. Selalu disebut, saya tawakal pada Allah. Tapi penakut hangit. Kan? Lalu tepi kubur, speed kan? Kenapa ni? Saya berserah pada Allah. Dia salah guna makna tawakal. Bila kita takut pada selain pada Allah, kita tak tawakal pada Allah. Kalau kita tawakal, kita jadi orang yang kuat. Ada satu hadis daripada Ibnu Abbas, kalau kamu nak menjadi aqwan nas, orang paling kuat, orang paling hebat, maka bertawakallah sepenuhnya kepada Allah. Bila kita lemah, lembek, penakut, tawakal kita tak kuat. Buktinya, kalau tak ada telefon dah kelang kabut, betul? Betul kan? Satu hari tak ada telefon. Quran ada kat depan. Tapi kelang kabut dah. Kadang-kadang telefon ada, line tak clear, pun dah masalah. Blur je. Ha? Mana apa tu? Kita tak tawakal pada Allah. Kenapa kita tak tawakal sepenuh pada Allah? Sebab kita ada masalah kat sini. Tak sepenuh yakin dan tak sepenuh serah diri pada Allah. Banyak perintah Allah, kadang-kadang ikut, kadang-kadang tak. Tak muslimin. Boleh? Jadi kita boleh cek diri kita ni, jangan cakap saja tawakal. Tapi cek dari segi apa? Berani tak berdepan dengan musuh, dengan cabaran. Kalau jenis penakut, tak payahlah sebut, saya serah diri pada Allah. Okey? Macam mana nak dapat tawakal ni? Cuba buka surah ni. Surah Al-Ahzab. Ayat 22. Okey. Tengok Allah rakam bagaimana kekuatan Nabi dan para sahabat. Hasil daripada apa? Tawakal. Walamma dan ketika mana ataupun tatkala ra'a telah melihat al-mu'minun, orang beriman telah melihat. Ra'a ni fi'lun kan? Mana fa'il dia? Mu'minun. Apa jenis fa'il? Isim zahir. Isim zahir pula ada mufrad, musanna, jamak. Jamak pula ada 3 jenis. Ni jamak apa ni? Ni mufrad ke musanna? Jamak. Apa tanda jamak? Wow, no. Jamak apa pula ni? Jamak takhir ke jamak takhir? Musanna salih. Kalau 2 orang, cuba buat 2 orang beriman melihat. Jam sekejap. Baru je. Hari Senin lepas kan? Senin lepas. Apa dia? Muk? Muk perkataan lain. Akhir tu perkataan lain. Mukminah ni tukar waw nun jadi alif nun. 2 orang. Mukminah ni. Okey. Maka tatkala orang-orang beriman ramai melihat apa ni? Ahzab. Apa makna ahzab? Kalau satu hizbun, satu parti. Kalau jamak plural ahzab. Ini dalam peperangan ahzab. Ahzab ni ialah gabungan. Gabungan apa ni? PN ke PH? Ke PN? Apa dah? Ini gabungan tentera musyrikin Mekah bergabung dengan orang munafik di Madinah dan orang Yahudi di Madinah. Ahzab gabungan. Jadi bila orang beriman nampak ahzab ni besar gabungan, sepatutnya orang beriman rasa apa? Takut. Tapi Allah kata apa? Qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah. Bila nampak tentera musuh yang begitu ramai dan kuat, mereka kata apa? Oh,
Inilah yang Allah janji pada kami. Apa Allah janji pada orang beriman? Apa Allah janji? Apa dia? Kalau boleh jawab dengan ayat Quran, mesti betul. Ya Allah janji ialah surah Al-Baqarah ayat 214. Allah janji. Tiba-tiba tengok golongan gabungan orang-orang musyrikin terus terlintas pada janji Allah. Allah kata pada dalam surah ayat tu, am hasibtum, adakah kamu kira an tadkhulul jannah, kamu boleh masuk syurga, walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, sedangkan belum datang pada kamu ujian yang telah datang pada umat-umat terdahulu. Apa dia ujian tu? Massatuhumul ba'sa, mereka ditimpa apa dia ba'sa? Kefakiran. Kemudian wad-dharra, mudarat pada badan. Kalau ba'sa, harta. Kemudian yang ketiga, wazulzilu, dan mereka digoncang perasaan mereka sampai tahap sehingga Rasul dan orang beriman berkata kepada Allah, mata nasrullah, bila lagi nak datang kemenangan Allah? Allah jawab apa? Sesungguhnya pertolongan Allah dah dekat. Jadi bila Nabi dan sahabat tengok gabungan tentera musyrikin yang besar dan kuat, dia ingat janji Allah pada, kamu jangan berkhayal nak masuk syurga selagi belum datang ujian. Sekarang ujian datang. Oh, inilah yang Allah janji. Makna kemenangan dah dekat. Boleh faham? Bukan dia kata kemenangan setelah dapat nikmat, tak. Kemenangan mesti ada proses ujian. Bertemu dengan musuh, cedera dan sebagainya. Ini yang Allah janji ni. Makna kemenangan dah dekat. Maka hasil pada yakin pada janji Allah, dia kata wasadaqallah, dan benarlah Allah dan Rasul dengan janjinya. Ini proses untuk dapat kemenangan. Maka hasilnya apa? Wa ma zadahum, tidak bertambah setelah tengok gabungan musuh yang kuat, tidak bertambah kepada mereka kecuali iman semakin bertambah, bukan semakin takut. Wa taslima, dan serah diri semakin mantap. Kan Musa cakap pada kaum dia, kalau kamu beriman dan kalau kamu Muslim, kamu mesti serah pada Allah. Dua. Satu iman. Yang kedua, ini Muslim lah ni, taslim. Boleh tak? Hebatnya iman Nabi dan sahabat. Semakin tengok musuh, semakin bertambah iman, bukan semakin takut. Okey. Cuba buka surah ni. Hadis. Okey. Cuba kita tengok pula hadis. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Cuba terjemah. Kalau terjemah tiap malam ni lepas ni target lepas tahun saya tak boleh terjemah. Pelajar je terjemah. Daripada Ibnu Abbas. Apa hubungan dia dengan Nabi? Pak saudara ke sepupu? Sepupu ke pak saudara? Dah boleh terjemah tapi confuse pula. Sepupu ke anak saudara? Sepupu. Abbas tu pakcik Nabi. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu. Ibn Abbas ni dia beriman masa kecil. Dan masa Nabi wafat umur dia masih lebih kurang 13-14 tahun. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qal, dia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat dia hasbunallah. Apa makna hasbunah? Cukuplah Allah bagi kami. Na tu kami. Cukuplah bagi kami Allah. Apa makna cukuplah bagi kami Allah? Apa makna? Tak, cukup bagi kami Allah. Kami tak perlu langsung selain daripada Allah. Boleh faham?
Mulut kita cakap pada Allah tapi pegang telefon tu. Mana ada lagi selain pada Allah? Bila cukup pada Allah, cukuplah bagi kami Allah, kita tak perlu apa selain pada tu. Kemudian wa ni'mal wakil. Kenapa cukup Allah untuk kami? Sebab Allah sebaik-baik wakil. Kalau kita wakil diri kita pada manusia, kita tak akan selamat. Tapi kalau serah pada Allah, itulah sebaik-baik wakil. Dan siapa yang ucap ni? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa? Wa qalaha Ibrahim. Cuba terjemah. Telah diucap kata-kata ini oleh Ibrahim AS. Hina. Ketika ulqiya dicampak. Ulqiya dicampak. Finnar. Dalam api. Tengok keyakinan Nabi Ibrahim. Dicampak dalam api, logiknya apa? Terbakar. Tapi kenapa dia relax je? Sehingga ada riwayat mengatakan malaikat nak bantu pun dia kata saya tak perlu bantuan awak. Sebab apa? Hasbunallah. Kenapa dia tak nak minta bantuan pada malaikat? Malaikat boleh buat apa? Malaikat pun dengan izin. Jadi baik serah terus kepada Allah. Jadi akhirnya apa dah? Keyakinan dan tawakalnya pada Allah akhirnya api bertukar jadi sejuk dan salaman. Kemudian waqala Muhammad, dan ucapan ini juga diucap oleh Nabi Muhammad SAW. Bila ni? Hina qalu, ketika mana musuh-musuh berkata. Allazina qala, orang-orang yang telah berkata kepada mereka, manusia yang berkata kepada mereka. Manusia tu ada mengatakan orang kafir, ada mengatakan orang munafik. Berkata pada siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Apa kata-katanya? Innan nas. Sesungguhnya manusia qad jama'u lakum. Telah manusia ni, puak-puak azab ni telah berkumpul untuk menyerang kamu. Maka dikata pada orang beriman, fakhshahum. Takutlah pada mereka, jangan buat berani. Apa reaksi para sahabat? Dengan ucapan takutlah mereka, akhirnya fazadahum imana. Iman semakin bertambah. Kalau kita kata ada 3 orang puak-puak kat luar, kamu kena takut pada dia. Kita jawab apa? Fazadahum imana. Salahlah ayat tu, bertambah iman mereka. Iman aku? Taklah. Jadi, dengan kata-kata menakutkan sahabat, kesannya apa? Sahabat semakin bertambah iman dan yang terkeluar daripada mulut mereka, waqalu hasbunallah, habis. Akhirnya mereka menang. Allah datang angin ribut, kemah orang kafir pun tercabut apa semua, mereka lagi lintak pukar. Sebab apa? Sebab kekuatan senjata ke kekuatan tawakal? Tawakal kepada Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana adalah akhir. Apa makna akhir? Akhirlah. Nak terjemah apa lagi? Memang dah ambil bahasa Arab. Akhir ucapan Ibrahim AS hina ulqiya, ketika dicampak dalam neraka pula, dalam api. Hasbi Allah. Yang sana hasbuna, yang ni hasbiya. Apa beza? Ni aku. Kalau kami. Maknanya lebih kurang lah. Cukuplah bagi aku. Yang tu cukuplah bagi kami. Cukuplah bagi aku Allah. Wa ni'mal wakil, cukup. Dan daripada Abi Hurairah, hadis yang lain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW qala, Nabi berkata, yadkhulu al-jannah. Terjemah. Yadkhulu, akan masuk al-jannah, syurga. Aqwamun. Kaum-kaum, ni sifat-sifat ahli syurga. Siapa yang boleh masuk syurga? Kaum yang afidatuhum. Yang afidah jamak kepada fuad. Fuad apa mana? Hati. Akan masuk syurga kaum yang hati-hati mereka misla, seperti afidati at-tayr. Hati burung. Jadi ciri-ciri ahli syurga, hati dia mesti sama dengan hati
Apa maksud? Hati dia sama seperti hati burung. Tawakal. Kan? Macam mana tawakal burung? Keluar pagi, perut kosong. Balik, perut kenyang. Lepas tu dia simpan lagi tak untuk esok. Kenapa? Sebab dia tahu rezeki besok adalah. Itu juga tawakal. Kita kadang-kadang keluar pagi, perut kosong. Balik, kosong juga. Kadang-kadang perut kenyang. Lepas tu simpan pula untuk bukan besok, setahun. Sebab itulah Nabi, bila orang minta, Nabi bagi semua tak? Bagi semua sekali. Kalau Nabi tak bagi, makna apa tu? Dah habis. Kan? Sehingga orang Badui kata apa? Jom kita beriman kepada orang yang tidak takut kefakiran. Bila Nabi bagi semua, Nabi tak takut fakir lah. Itu makna tawakal. Kita tak bagi semua kan? Ataupun kita simpan semua. Sebab apa? Tawakal kita ada sikit pada duit kan? Aku kalau tak ada duit simpanan ni, sebab tu kita ada masalah dari segi tawakal. Solat dah bagus lah. Ikut sunnah Nabi kan? Okey. Dan saya nak bagi salah satu lah. Selain pada kita tadabbur Al-Quran, kita belajar sunnah Nabi, kita beriman, kita beramal. Antaranya ialah amalan untuk kita dapat tawakal, kekuatan tawakal. Iaitu, bila nak keluar rumah, baca zikir. Apa dia doa tu? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kemudian la haula wala, tak ada waw ke? Ada. Wala haula wala quwwata illa billah. Apa kelebihannya? Apa kelebihan? Ustaz, saya tak nak kelebihan, saya nak baca je. Nabi bagi tahu kelebihan, kena tahulah. Sebab Nabi tahu. Manusia bila tak tahu kelebihan, antara sebabnya dia malah baca. Tapi bila tahu kelebihan, mendorong dia untuk baca. Cuba tunjuk hadis tu. Bukan ni. Okey. Cuba terjemah sama-sama. An Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas ni siapa? Anas bin apa? Malik. Sahabat Nabi kan? Tapi ada satu lagi nama dia terbalik dan bukan sahabat. Malik bin Anas. Siapa dia? Imam Malik. Dia sahabat ke tabi'in? Tabi'in. Tabi'in samalah. Itu bahasa Arab tu. Okey, daripada Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Man? Terjemah? Siapa? Qala. Siapa yang berkata yakni ikutlah kan. Ada seorang khatib kalau baca khutbah mesti ada yakni. Telah siapa yang berkata iaitu bila ni iza kharaja, apabila dia keluar daripada rumahnya, dia baca zikir ni. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku berserah kepada Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada. Okey, apa kaitan? Tawakal pada Allah. Apa kaitan? Berserah pada Allah dengan zikir la hawla wala quwata illa billah. Apa kaitan dia? Serah pada Allah, tiba-tiba wala hawla wala quwata illa billah. Baca zikir ni setiap kali keluar rumah. Oh, tak perasa apa kaitannya. La haula tidak ada daya, wala quwwah dan tidak ada kekuatan melainkan dengan, maknanya semua tak akan berlaku kecuali dengan izin Allah. Maka sebab tu aku berserah pada engkau je. Kalau ada 1000 orang musuh di luar rumahku nak bunuh aku, mereka tak ada daya dan tak ada kekuatan kecuali dengan izin engkau. Sebab tu aku berserah pada engkau. Kan? Macam kisah Nabi saya pernah sebutkan. Ada orang
Arab Badui rampas pedang Nabi dan nak bunuh Nabi. Dia bertanya pada Rasulullah, siapa boleh halang aku daripada bunuh engkau? Nabi jawab apa? Allah, tawakal, yakin. Apa berlaku? Pedang kawan tu, pedang yang diambil daripada Nabi, terjatuh. Itu tawakal, kekuatan tawakal. Kemudian, apa faedah kita baca zikir ni apabila keluar rumah? Yuqalu lahu, dikata pada dia, bila dia baca zikir ni, hudita. Apa makna hudita? Kamu telah diberi hidayat. Benda yang paling mahal. Dengan baca zikir ni, kita dapat hidayat. Makna apa tu? Siapa tak baca? Dia belum dapat hidayat lah. Kan? Belum dapat hidayat untuk menghafal dan untuk beramal. Yang kedua, kufita. Engkau dicukupkan. Cukup apa ni? Kata ulama, hari itu kamu nak buat apa? Allah cukupkan. Allah bereskan. Wa wukita, dan engkau dilindungi, wiqayah. Dapat 3. 1, dapat hidayat. Yang kedua, dicukupkan. Yang ketiga, dipelihara. Selamat. Watanaha, yang keempat, watanaha anhu syaitan. Syaitan akan jauhkan diri daripadanya. Dengan zikir ni. Sebab itulah cara nak kalahkan syaitan, jangan tabur garam. Jangan tabur garam. Jangan siram air keluar rumah. Membazir. Syaitan lagi suka. Membazir garam buat masak, dia membazir kat luar. Syaitan lagi suka. Jadi nak jauh daripada syaitan, baca zikir ni. Watanaha anhu asyaitan. Kemudian kata Imam Tirmizi, hadis hasan. Okey. Ada satu lagi riwayat, dia kata apa? Bila kita baca zikir ni, syaitan berkata pada syaitan yang lain, sama-sama geng dia. Dia kata apa? Kaifa laka bi rajulin? Kamu nak buat apa lagi dengan orang tu yang qad hudiya, dia telah diberi hidayat, dia telah dicukupkan dan dia telah dipelihara. Kamu jangan buang masa kacau dia. Faham tak? Syaitan bukan setakat takut, dia beritahu pada kawan dia, jangan buang masa, cari orang lain. Hanya dengan zikir. Jadi amalkan zikir ni dan suruh anak kita baca bila keluar rumah. Tapi kalau tak solat, jangan baca. Subuh tak solat, tapi baca ni kuat dengar. Satu rumah dengar. Okey. Kita balik pada ayat kita. Dah habis kan? Jadi syarat. Bila kamu beriman, bila kamu Muslim, wajib tawakal pada Allah. Makna apa? Kalau kamu tak tawakal pada Allah, iman kamu ada masalah, Islam kamu pun bermasalah. Okey. Last kali, bila Nabi Musa bagi tahu, kalau kamu nak kekuatan, dan kalau kamu beriman dan Muslim, serah bolak-balik kepada Allah. Maka, kaum Nabi Musa berkata, faqalu, mereka berkata, lalu mereka berkata, ataupun mereka berdoa, ala Allah, hanya kepada Allah, tawakkalna, kami bertawakal, berserah. Rabbana, wahai pencipta kami. Ini dia panggil apa ni? Bila kita nak berdoa, kita baca Rabbana. Doa yang paling baik dan doa yang dibaca oleh para Nabi bermula dengan Rabbana ataupun Rabbi. Dia panggil apa ni? Kalau kita mula doa dengan Rabbana. Tawassul. Tawassul dengan apa? Sifat-sifat Allah. Dengan sifat engkau sebagai pencipta, pemilik, pengurus, aku berdoa. Wahai Tuhan kami, la taj'alna. Janganlah engkau jadikan kami fitnah. Fitnah apa dia? Ujian lil qaumi, bagi
kaum yang zalim. Apa maksud ni? Tadi kita terjemah an yaftinahum, mana? Mengazab, menyeksa. Di sini kita boleh terjemah. Janganlah, wahai Tuhan, janganlah engkau menjadikan kami ni sebagai orang yang diazab, diseksa oleh kaum yang zalim. Dan jangan engkau jadikan mereka berkuasa ke atas kami. Bila mereka berkuasa, mereka akan mengazab dan menyeksa kami. Okey. Doa kat mana ni? Bila doa? Bermula daripada sini kan? Dan doa ni berlaku selepas apa? Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Kamu tak layak berdoa meminta pada Allah kalau kamu tak serah diri bulat-bulat pada Allah. Macam mana kamu nak bergantung pada Allah tapi kamu tak serah diri pada Allah? Minta pada Allah tapi banyak masalah kita bergantung pada orang, serah pada orang. Jangan minta pada Allah, mintalah pada orang. Boleh faham? Termasuklah yang kita selalu dengarkan, ada satu hadis, 70,000 umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisab dan azab. Apa kelebihan 70,000 ni? Dia asasnya bertawakal kepada Allah. Antara bertawakal kepada Allah mereka ialah tidak minta doa daripada orang lain. Salah ke? Tak salah. Tapi bila minta doa, kita dah kurang tawakal kita pada Allah. Tawakal kita sikit pergi pada orang. Kita sendiri berdoa. Okey. Jadi jangan biasakan minta doa daripada orang lain. Sambung pasal ayat doa tu disambung dengan ayat 95. Nak sambung ke? Nanti dah buat ke? Memang ayat ni bersambung ni. Doa dia. Kita sambung sikit . Ini doa dia. Pelengkap doanya. Dan doa seterusnya kaum Musa ialah wa najjina dan najji. Selamatkan kami. Selamatkan kami birahmatika dengan rahmat engkau. Minal qaumi, dari kaum yang kafir. Mana apa tu? Tadi diminta apa? Jangan jadikan kami ni ujian ataupun orang yang diseksa oleh orang yang zalim. Yang kedua, doa mereka ialah selamatkan kami daripada kaum yang kafir. Tapi nak selamat itu mesti dengan rahmat engkau. Bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan tenaga. Tapi dengan rahmat Allah. Dan di sini pengajarannya ialah yang paling ditakuti oleh orang beriman. Apa dia? Daripada dua doa. Yang paling sepatutnya, yang paling ditakuti oleh orang beriman apa dia? Banjir ke? Covid ke? Apa dia? Kejahatan orang kafir. Sebab kejahatan orang kafir sebenarnya targetnya apa? Nak rusakkan akidah orang beriman. Nak mengkafirkan orang Islam. Itu yang paling sepatut ditakuti oleh orang Islam. Orang kafir bekerja pagi petang siang malam untuk merusakkan akidah orang beriman. Tapi yang tu orang Islam tak takut. Yang dia takut apa dia? Bila banjir baca doa apa dia? Janganlah jadi banjir. Tapi dah lama dia tak solat. Betul tak? Sebab tu kadang-kadang
Allah binasakan orang kafir dengan banjir. Seperti kaum Nabi Nuh. Allah binasakan dengan banjir. Sebab apa? Sebab kekufuran mereka. Jadi saya nak ingatkan untuk diri saya dan semualah yang ditimpa musibah, khususnya banjir. Jangan anggap banjir ni satu musibah yang besar. Tapi musibah yang besar ni, kekufuran, kesyirikan. Kadang-kadang kita duduk dalam kesyirikan, kekufuran 50 tahun. Tak rasa apa-apa dan tak ada siapa bantu dia. Tiba-tiba Allah hantar banjir je, dia rasa satu musibah yang besar dan satu dunia datang bantu dia. Padahal bahaya yang paling besar pada kekufuran. Sebab tu Allah binasakan kaum Nabi Nuh dengan banjir sebab kufur. Dan Allah tenggelamkan Firaun dengan pengikut dia dengan apa? Dengan air sebab kufur. Jadi semoga kita ambil pengajaran. No? Okey, sebab Isya dah lewat kan. Jadi ada cadangan kita mula kelas lewat sikit. Boleh? 9.30. Boleh eh? Tapi kalau mula lewat bukan makna sudah awal. Sudah boleh buatlah. Kita mula 9.30 sudah 11. Boleh eh? Boleh. Sebab biasanya lepas kelas tak tidur terus kan. Balik-balik rumah minum kopi dulu kan. Ha? Oh, more. Okey, sebab waktu dah lewat kita tak baca buku ni. Kita tangguhkan khatam buku ni ke hari yang lain. Okey, kita tutup. InsyaAllah kita jumpa pagi besok. Kelas Ustaz Usama hadis 40. Kemudian malam kita sambung kelas Tadabbur Surah Yunus. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم